Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1001. Antara paparan utama. Hipokrasi pemimpin Melayu Islam mencipta musuh sendiri. PAS hilang logo di Melaka. PH dijatuhkan di Melaka bukan kerana gagal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersungguh-sungguh dalam perbahasannya di Dewan Rakyat mengenai isu perjudian yang semakin berleluasa di negara ini. Beliau menegur kerajaan Melayu Islam yang gagal bertindak terhadap pencambahan pusat-pusat perjudian yang bersembunyi di sebalik nama kelab-kelab yang turut disertai puluhan ribu daripada golongan Melayu Islam. Apa yang menyedihkan ialah pendedahan situasi pusat-pusat judi yang bermaharajalela ini disyaki mendapat perlindungan sehingga diizinkan orang Melayu Islam turut terlibat secara terbuka. Namun, PAS dan NGO penyokong parti itu masih meratip bahawa Pakatan Harapan Parti Liberal kerana ada DAP. Gerakan Pembela Ummah, sebuah NGO pro-PAS menyeru semua pemimpin Parti Melayu Islam yang terdiri daripada UMNO Bersatu dan PAS bersatu demi mempertahankan kekuatan kuasa politik Melayu Islam dan kesejahteraan ummah pada pilihan raya negeri Melaka. Menurut pengerusinya Muhammad Zain Mustafa, ini lebih-lebih lagi UMNO, PAS dan Bersatu sudah pun mempunyai kerajaan di pusat dan wajar diteruskan di Melaka. Kegagalan mewujudkan persefahaman politik hanya akan mengundang kekalahan dan memberi peluang besar kepada gabungan Parti Liberal yang dikuasai DAP akan menang. Semua pihak mesti menghalang DAP daripada menang di Melaka, ujarnya dalam satu kenyataan di petik Haraka Daily. Beliau dilaporkan berkata Parti Melayu Islam mestilah menjadi contoh dan menjuarai perpaduan Melayu Islam dan perpaduan nasional masyarakat majmuk keluarga Malaysia. Tegasnya, agenda perpaduan umat Melayu mengatasi segala-galanya demi agama, bangsa dan negara. Pemimpin mesti berjiwa besar dan mempunyai wawasan jauh ke hadapan melampaui kepentingan kelompok dan individu untuk kepentingan bangsa dan negara. Menonjolkan masyarakat Melayu yang bersatu akan membawa kepada perpaduan dan kesejahteraan kepada masyarakat majmuk keluarga Malaysia, ujarnya seperti dipetik. Bila berkata hanya gabungan Parti Melayu Islam yang mampu mewujudkan kedamaian dan keharmonian kaum serta toleransi agama yang baik di negara ini. PAS, kata Muhammad Zaid, sebagai parti yang berteraskan Islam wajar menjadi pendamai dan penyatu kepada penyatuan politik dengan menonjolkan Islam yang damai, adil dan bermuafakat akan membawa kepada konsep Islam yang memimpin umat. Menurut beliau, perpecahan parti politik dan pemimpin hanya akan membawa kepada kekalahan dan hilang kuasa. Ummah menyeru kepada pemimpin Islam, persatuan NGO dan masyarakat agar terus memperkasakan agenda perpaduan ummah dalam kalangan rakyat negeri Melaka, tegasnya. Kasihan sungguh kononnya merampas kuasa kerana mahu menyelamatkan Islam. Sedangkan masalah perjudian yang dilaknat Allah SWT di kalangan Melayu Islam meningkat ketika gerombolan mereka berkuasa. Kerana sikap yang jumud, sanggup gerombolan ini menutup mata terhadap pembaziran yang dilakukan di zaman pentadbiran Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sejak 1 Mac 2020 yang lalu. Laporan Ketua Audit Negara tentang ketirisan sebanyak RM620.07 juta yang berlaku termasuk dalam Majlis Keselamatan Negara yang diketuai oleh Perdana Menteri Tebu Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin didiamkan. Ingin Jom Channel merujuk kembali kepada titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muhyiddin Shah menegur pada umara dan ulama. Baginda memetik khutbah Rasulullah yang terakhir, "Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu." Sultan Nazrin bertitah bahawa pemerintahan Rasulullah SAW teguh berpegang kepada hukum, gigih mencegah kemungkaran, tegas menegur kesalahan walaupun melibatkan sahabat, anggota keluarga atau anggota kabilah. Pemimpin yang baik
perlu dibantu oleh barisan ulama yang tegas dan barisan umara yang ikhlas, serta diperlengkap dengan para peniaga yang jujur. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut meletakkan status para peniaga yang jujur sejajar dengan para wali, para sidikin, para syuhadah dan para solihin. Kesejahteraan sesuatu bangsa dan kemakmuran sesebuah negara amat dipengaruhi oleh sifat dan akal bicara seseorang pemimpin. Ulama besar, umara berwibawa dan peniaga yang berjaya akan lahir dalam negara yang pemimpinnya memiliki iman dan takwa. Jika pemimpin sentiasa insaf akan tanggungjawabnya kepada ummah dan kepada negara, serta lebih insaf akan tanggungjawab lebih besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Titah baginda, pemimpin tidak akan mengizinkan berlakunya himpunan kekayaan yang diperoleh secara tidak jujur dan tidak telus, apatah lagi melalui kaedah yang meminggirkan peraturan dan mempersendakan undang-undang. Malangnya, apa yang dilihat hanyalah kebisuan pimpinan Melayu Islam terhadap skandal kewangan yang didedahkan dalam Pandora Papers. Inilah hipokrasi tahap mega pemimpin yang mengaku pejuang Melayu Islam. Sedih, dalam zaman milenium di mana Islam berkembang di Eropah tanpa ada parti Melayu Islam, di negara kita masih ada pemimpin bigot yang kononnya memperjuangkan Islam tetapi membenci musuh yang diciptanya sendiri hanya kerana fikrah politik yang berbeza. Sedangkan sebahagian yang dimusuhi itu juga beragama Islam. Rupanya PAS tidak sanggup meninggalkan Bersatu walaupun lontaran idea timbalan presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man bahawa parti itu akan menggunakan logo sendiri sebagai kata-kata jenaka. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin menganggap ia sebagai kenyataan yang lawak sahaja. Bagi saya maklumat itu tidak benar. Rasanya beliau hanya buat kenyataan jenaka atau lawak sahaja. Beliau menyatakan kalau semua nak dia, PAS akan pakai baju dia lah, katanya di petik media. Sebelum itu, Tuan Ibrahim memuat naik kenyataan di Facebooknya oleh kerana semua parti bersetuju bekerjasama dengan PAS, elok kalau kita gunakan satu logo iaitu logo PAS dalam pilihan raya negeri Melaka nanti. Fikir-fikirkan. Oleh kerana beliau memintarakan ta'awunnya berfikir, maka ia tidak wajar dianggap sebagai kenyataan jenaka atau lawak. Tetapi apa nak buat? Setelah terlibat dengan Scheme of Things ciptaan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, PAS tiada pilihan selain menggunakan logo Perikatan Nasional. Tindakan itu disambut baik oleh Ketua Penerangan PAS Negeri Bakri Jamaluddin. Beliau berkata keputusan itu menunjukkan PAS kini berada pada era yang mengambil berat penyatuan rakyat dan politik rentas kaum. PAS Melaka menyambut baik keputusan Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat yang memutuskan agar PAS menggunakan logo Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri Melaka. Keputusan menggunakan logo Perikatan Nasional merupakan suatu keputusan yang bijak. PAS yang sebelum ini dilabel sebuah parti yang berfikiran sempit, eksklusif, terlalu Melayu dan Islam. Namun, kini ternyata dilihat lebih terbuka dalam menghadapi PRN Melaka yang akan berlangsung pada 20 November nanti, katanya Lapoh Haraka Daily. Beliau berkata kesediaan PAS menggunakan logo Perikatan Nasional akan memberikan keyakinan kepada rakyat kemampuan PAS bekerjasama dalam satu gabungan yang dianggotai oleh berbagai parti. Perikatan Nasional melambangkan perpaduan tanggungjawab bersama dan kerajaan yang dianggotai secara kolektif di peringkat kerajaan pusat. Ujarnya seperti dipetik. Walaupun bukan jenaka atau lawak, kenyataan pemimpin PAS tetap kelakar. Patutlah PAS berdiam diri berhubung isu sejumlah RM620.07 juta yang dikesan membabitkan isu pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran sebagaimana dalam laporan Ketua Audit Negara. Kenyataan ini disahkan oleh Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Ni Abdul Majid yang berkata RM499.18 juta pembayaran tidak teratur itu melibatkan bayaran tuntutan perkhidmatan penyelenggaraan tanpa pengesahan di Majlis Keselamatan Negara MKN. Dalam tanggungjawab bersama atau Collective Responsibility PAS sebagai anggota Kabinet, parti itu terpalit sekali dalam isu berkenaan. Ingat lagi tak, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang pernah menyarankan amanah supaya bertanding dengan menggunakan logo DAP pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Ini kerana parti itu tidak mempunyai kekuatan di kawasan majoriti Melayu. Kemenangan amanah pada pilihan raya umum lalu kerana sokongan DAP dan bukan atas kekuatan sendiri. PAN pula lebih kepada DAP ni, sebab itu saya cadang supaya PAN guna simbol DAP pada hari akan datang. Tak payah guna simbol PAN. Lebih nanti berdapat undi bagaimana DAP. Pakai simbol DAP untuk sambung talian hayat dia, itu lebih baik. Katanya ketika sidang media di Rusila, Marang pada 26 Julai 2019. Sidang media tersebut disiarkan di laman sosial Facebooknya.
Demikian Hadi menghina amanah Parti Serpilihan PAS yang turut dipimpin oleh anak-anak bekas pemimpin PAS dahulu iaitu Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, Muhammad Faiz Fazil, Ni Omar Ni Aziz dan Najah Asri. Kini penghinaan itu jatuh di atas bahu parti itu dan harus dipikulnya bersama kegagalan bersatu yang menerajui Perikatan Nasional. PAS turut bertanggungjawab di atas kegagalan Perikatan Nasional dalam menguruskan pandemik COVID-19 yang bilangan kes mencanak naik sebaik sahaja gerombolan itu merampas kuasa pada hujung Februari tahun 2020. Untuk makluman, kemarin bilangan kes kumpul COVID-19 ialah 2.48 juta dan 28,975 kes kematian. Tidak ada kematian semasa Pakatan Harapan meneraju kerajaan. Presiden PAS yang menghina amanah hilang logonya demi menumpang kepada bersatu yang sebenarnya lebih kecil kalau tidak termasuk kata-kata UMNO dan keadilan di dalamnya. Sedangkan tiada seorang pun pemimpin amanah yang menjadi kleptokrat. Sementara itu, parti anti-hudud sehingga memfailkan saman ke atas kerajaan Kelantan ialah rakan PAS iaitu Gerakan yang juga akan menggunakan logo Perikatan Nasional. Masih tak faham lagikah mengapa semua ini terjadi sedemikian, wahai walaun? Pengerusi Pakatan Harapan Melaka Adli Zahari hanya dapat memegang jawatan sebagai Ketua Menteri Melaka pada Mei 2018 hingga Mac 2020. Berbeza dengan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin yang dijatuhkan oleh UMNO kerana kegagalannya dalam menangani pandemik COVID-19 dan kesan akibat ekonomi kepada negara. Adli terpaksa melepaskan jawatannya kerana hilang majoriti di Dewan Undangan Negeri Melaka. Dua orang ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu tidak lagi menyokong beliau susulan keputusan Mahyidin membawa parti itu keluar dari Pakatan Harapan. Sementara itu, ahli Dewan Undangan Negeri DAP Pengkalan Batu Datuk Nur Hizam Hassan Bakti mengisytiharkan dirinya wakil bebas mesra UMNO. Beliau dijatuhkan bukan kerana gagal sebagai Ketua Menteri Melaka, tetapi kerana ada pihak yang rakus sehingga sanggup merampas kuasa di peringkat persekutuan kerana mahu menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mahyidin mungkir janji yang dipersetujui bersama bahawa Anwar akan mengganti Tun Dr. Mahathir selepas kira-kira 2 tahun. Ketika Mahyidin memegang jawatannya, keabsahan kedudukannya terus dipertikai sehingga akhirnya beliau dijatuhkan oleh UMNO atas alasan gagal. Walaupun hanya 22 bulan tempoh pentadbiran Ketua Menteri Adli dan Pakatan Harapan Melaka, banyak inisiatif yang mensejahterakan rakyat negeri Melaka berjaya dilaksanakan. Beliau berkata ketika mengambil alih kerajaan Melaka dahulu, lebihan wang kerajaan negeri hanya 18 juta ringgit sahaja. Lepas tahun kita urus Melaka, lebihan wang kerajaan negeri meningkat jadi 60 juta ringgit. Beliau menangkis tomahan bahawa wang itu adalah hasil pinjaman. Dengar sendiri apa kata Adli mengenai tuduhan tersebut. Beliau juga menubuhkan dana Harta Bumi Putera dan dalam tempoh setahun beliau berjaya mengumpulkan 33 juta ringgit. 33 juta itu ada 2 perkara saja saya benarkan daripada dana itu. Yang pertama, bantu rakyat untuk buat rumah apa yang kita panggil sebagai rumah harapan. Rumah di bawah harga RM100,000. Yang kedua adalah yang dipanggil pinjaman mikrokredit. Orang nak berniaga, nak pinjam sana RM3,000, nak pinjam RM5,000, tu yang banyak pergi kalung. Pinjam RM3,000 kena bayar sampai RM15,000. Pinjam RM5,000 kena bayar sampai RM20,000. Dengan kita tak bayar. Tujuan kita tubuhkan dana ini adalah khusus untuk bantu orang Melayu dan Bumi Putera membuat pinjaman perumahan dan pinjaman mikro perniagaan, jelas Adli. Mengulas mengenai kebencian terhadap DAP yang disebarluaskan oleh UMNO dan PAS, Adli berkata parti itu tidak pernah menghalang beliau mengumpulkan dana untuk membantu orang Melayu dan Bumi Putera. Adli juga seorang environmentalist yang berhasrat terus memelihara Pantai Melaka daripada dirosakkan atas nama pembangunan. Melaka kini berhadapan dengan isu hakisan yang teruk akibat aktiviti tebus guna laut, pengorekan dan pelomongan pasir laut selain penembangan hutan paya bakau atas nama pembangunan di sepanjang pesisiran pantai. Adli menentang aktiviti tersebut. Sudah tentu beliau menyedari siapa yang terlibat dalam kerja-kerja yang mengganggu keseimbangan dinamik pantai itu. Itu adalah sebahagian daripada sebab mengapa Adli dianggap oleh rakyat Melaka sebagai antara ketua menteri terbaik yang Melaka pernah ada. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Katil itu memilih jalan pembangunan lestari buat negeri Melaka, bukan didorong oleh semata-mata keuntungan jangka pendek. Kerana itu juga mereka yang tamak mahu menyelam sambil minum air dalam projek pembangunan Melaka tidak mahu beliau menjadi ketua menteri. Lalu beliau dijatuhkan. Kita telah kehilangan Pantai Tengkera. Kita telah kehilangan Pantai Kelebang Kecil. Kita sudah kehilangan Pantai Kelebang Besar dan yang akan datang kita akan kehilangan Pantai Puteri, kata Adli. Anehnya, PAS dengan slogan Islam memimpin kini turut menentang Adli dan Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri Melaka. Atas dasar apa penentangan itu? Ingat, rakyat sentiasa memahati.
Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.